التيمم وبعد دخول الوقت في رمضه وركبته وسوادتيه وينادي من معه ماء ومن لم يجد ماء ولا ترابا كأن كان على كل جبل صلى الفرض وجده وعاد ويجوز التيمم لفرد إذا فقد ما يشخص به الماء أو كان لا تنفعه تدفئة أعضائه بعد غسلها أو لا يقدر عليها ويأتي التيمم لبرد ومتيمم العاصي لسفاره فصل في الحيض والنفاس وما يحرم به وكل الحيض يوم وليلة وأكثره يوما وموته بنت أو سبع ويخرج بالحيض وبالدلال الصلاة والصلاة ونقل المستحيل وحمده واللبس في المسجد وقراءة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم علت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال وأن يكون بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين وأن يكون بعد دخول الوقت وأن يجدد التيمم لكل فرض وأن يكون بضربتين. Jadi pada syarat tayamum juga an yakuna, bahawa adalah ia mana? Ia at-tayammum bi darbatain. Mana dengan dua pukulan. Darbatin lil wajhi, darbatin. Satu pukulan yang satu lil wajhi, bagi wajah. Wa darbatin, dan satu pukulan lil yadain. Maka at-ta pada darbah, at-ta lil wahdah, at-ta lil wahdah dengan darbah wahidah. Ta tu memberi makna bahawa satu. Ta masuk pada bahawa syarana, masuk kepada masdar. InsyaAllah ala wazni fa'lah. Lidzalika yaqul Ibnu Malik al-Tamiyah limarratin fa'latun wa fi'latan wad'u li hayatin ghaliban kamishyatil khuyala. InsyaAllah. Wa fa'latun limarratin tamarrah ta'ul marrah ta'ul wahdah nafsu ta'ul marrah ta'ul wahdah. Tamam? Ta'ul marrah ataupun ta'ul wahdah. Wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun li hayatin kajilsah. Jadi adalah hendaklah ia itu dengan dua kali pukulan. Dua kali pukulan. Satu kali untuk muka, satu kali untuk tangan. Maka muraknya di sini ialah darbatain, dua pukulan, bukan murak makna pukul. Hadza laisa biqaidin. Ini bukan qaid. Bahkan muraknya bidarbatain dengan makna darbah, dengan makna naqlah. Dengan makna naqlah. Apa makna naqlah? Iaitulah pindahan. Maka tak syarat pukul. Bahkan memadai beliau. Bahkan memadai dengan pindahan. Yakni kalaulah masalah dia meletakkan tangannya di atas debu.
Dia angkat. Tahu itu mula dia angkat. Maka melekat debu di tangannya sudah memadai. Yani sebab apa? Sebab ada naqlah. Faham? Makna tak syarat pukul. Tak syarat pukul. Faham? Bahkan memadai dengan apa? Bahkan dengan memadai dengan pindahan. Walaupun hanya meletak sahaja. Maka kalamul musannif rahimahullahu ta'ala wa an yakuna bi darbataini ay bi naqlatain, dengan dua kali pemindahan. Pindahan satu untuk wajah, pindahan satu untuk tangan. Maka macam mana ibarat musannif yang ibarat bi darbatain? Maka jawapannya darbatain muradnya adalah tamsil. Itu buat contoh. Yakni contoh untuk berlaku naqlah dengan umpama darbah. InsyaAllah. Tamsil makna buat contoh. Murad musannif hanyalah buat contoh. Ay yakuna bi darbatain. Bukan syarat, contoh saja. Yani apa makna darbah? Yani masalan bagaimana cara untuk memindahkan debu tersebut dengan masalan darbah. Sama. Mana panji kita takdir dipanjang wa an yakuna bi naqlataini ka darbataini. Mesti dua kali pukulan. Ada pun lebih daripada dua pukulan, maka hukumnya adalah makruhun syar'an. Makruhun syar'an. Tamam? Ada pun kalau satu, boleh ke tak boleh? Macam mana surah satu? Rida. Pakai rida. Sam. Cuba anda buat satu surah, satu pukulan dengan menggunakan tangan. Buatlah, yuk. Tu? Faham soalan? Soalan dia apa? Buat contoh. Jom hidup kat tangan ni. Buat. Ini lidah. Muka. Belum tangan tak boleh? Kalau pakai tangan? Buat kok. Dengan tangan. Contoh. Satu kali pukulan. Sila buat contoh. Satu pukulan dengan menggunakan tangan. Boleh. Muka sah. Angin. Buat begini. Buat. Muka. Kemudian satu je pakai. Satu lagi simpan. Itu. Satu lagi. Sini. Untuk yang ni nak buat macam macam mana? Ni. Tak boleh. Sama-sama boleh. Maka jawapannya tak boleh. Tidak tertaswir. Tidak tertaswir dua pukulan. Tidak tertaswir satu pukulan melainkan menggunakan umpama rida. Kalau satu pukulan tak tertaswir, sebab akan ada satu lagi tangan apa yang tak cukup. Faham tak? Adapun misal yang satu buat itu dikira bahawa telah berpindah. Berpindah secara hukman. Sebab kiasan dia macam air. Tarik lagu tu. Sebab dikira dua anggota. InsyaAllah. Qala wa an yakuna ba'da dukhulil waqti. Dan adalah ia at-tayammum ba'da dukhulil waqti. Selepas masuk waktu. Wa an yakuna la ia at-tayammum ba'da dukhulil waqti, selepas masuk waktu. Yaqulu Ibn Ruslan dukhul waqtin wa su'alin zahiru lifaqidil ma'i turabun tahiru. Dukhul waqt, masuk waktu. Mengapakah disyaratkan masuk waktu? Yang ni kerana firman Allah SWT idza qumtu. Ni kenapa ayatul ahkam. Kemudian kita ada ahadithul ahkam. Ini insya-Allah marhalah yang seterusnya. Yang penting dulu yang permulaan tu ingat madlul. Madlul yang ditunjuk. Kemudian selepas daripada itu barulah dalil. Dalil marhalah selepas madlul. Madlul dulu barulah dalil. Tamam? Itu pada kena tahu ayatul ahkam.
Ayatul Ahkam. Ada kitab yang terbaik, Rawai'ul Bayan, Sabuni. Ada juga yang terbaik juga, Syekh Siddiq Hasan Khan, rahmatullahi alaih. Ada hadis Al-Ahkam banyak. Dan ana cadang lepas daripada habis 40 jilid ni, kita baca hadis 40 fil Ahkam. Sama ada dari Ja'bari wa marawahu min Musnad Syafi'i ataupun daripada Al-Mundhiri. Sebagai permulaan, kerana malam tu kita nak baca apa? Baca kitab Naf'ul Asqa' fi Muamalati Abi Syuja'. Baca muamalat sahaja. Faham? Kalau letak tu takut lambat. Malam tu, jadi baca hadis tu, tujuan yang nak baca hadis malam tu, yang ketiga tu ialah untuk bagi sempurna 3 kitab. Dan kemudiannya untuk tabarruk sebelum masuk dalam bab fiqh. Wa an yakuna ba'da dukhulil waqt, selepas masuk waktu. Ini kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila akhir. Sampai kepada fa illam tajidu ma'an. Allah Subhanahu wa taala menyebut apa dia? Fa idza qumtum ila salat. Apabila kamu nak bangun untuk melakukan sembahyang. Dia nak melakukan sembahyang dia selepas masuk waktu. Maka hendaklah apa dia? Membasuh muka kamu, tangan kamu, kepala kamu dan kaki kamu. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tak ada air, barulah apa? Jadi Allah Taala mensyaratkan. Buat syarat iza qumtum ila salat. Apabila nak bangun pada sembahyang, faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu. Zahir ayat makna berwuduk selepas bila? Selepas basuh waktu. Kemudian tayammum dibina atasnya juga. Fa illam tajidu ma'an, kalau tak ada air fatayammamu. Barulah tayammum. Kalau begitu wuduk boleh tak sebelum masuk waktu? Boleh. Boleh tak wuduk sebelum waktu? Baik, tiba-tiba tayammum tak boleh. Kerana bahawasanya baginda Nabi SAW telah berwuduk sebelum waktu. Maka ini menunjukkan apa? Ayat ini telah apa? Imma dinasakhkan madlulnya, ataupun yang lebih tepat ialah telah ditakhsiskan. Telah apa? Takhsiskan. Nabi SAW sembahyang pernah sekali dia satu wuduk untuk 5 sembahyang. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan juga Subuh. Ada 5 sembahyang dengan satu apa? Satu wuduk. Pada permulaan Islam dahulunya ialah wuduk untuk apa dia? Setiap satu solat. Tamam? Pada pendapat tu maka. Wa an yakuna ba'da dukhulil waqti, selepas masuk waktu. InsyaAllah. Selepas apa dia? Selepas masuk waktu. Tayyib. Masuk waktu tu apa? Jikalau solat itu mempunyai waktu. Jikalau solat itu apa dia? Mempunyai waktu. Yakni masalan solat Zuhur. Bila masuk waktu? Bila dulu ke Syams. Bila gelincir matahari. Barulah apa dia? Masuk waktu Zuhur. Tamam. Kemudiannya masalan duha. Bila masuk waktu duha? Terbit matahari. Betul ke? Naik matahari bawah sepergelahan. Betul tak? Yang ni bawah dalam takwim mengatakan 24 ke 16 minit ke 24 minit selepas daripada syuruk. Baik. Solat jenazah. Bilakah masuk waktu solat jenazah? Mati. Ini mati-mati tu Allahu Akbar. Tutup mata Allahu Akbar sekali. Betul ke Jimmy? Selepas daripada mandi, walaupun belum dikafan. Bila waktu solat jenazah? Selepas mandi. Sebab tu kalau kita nak sembahyang ghaib, kena pastikan dahulu adakah dia sudah dimandi ataupun tidak. La yustah. Ada qaul. Qaul bahawasanya disyaratkan apa? Disolatkan terlebih dahulu. Untuk solat ghaib. Jawapan tidak disyaratkan. Nampak? Yang ni semata-mata dimandikan, boleh disolatkan jenazah. InsyaAllah. Tayyib. Sebab itu ulama buat yulghaz, buat lagz, buat teka-teki. Ada solat orang, ada taharah seseorang itu terhenti di atas taharah orang lain. Anta nak berwuduk, perlu tak tunggu sini berwuduk dulu baru anta kena ikut wuduk belakang? Tak. Tapi ulama buat soalan, apakah taharah
seseorang yang mana kalau dia nak bertaharah dan sah taharahnya, dia kena kawan dia tu kena taharah terlebih dahulu. Yani taharatuhu mutawaqqifatun ala taharati ghairi. Penyuciannya itu terhenti di atas penyucian orang lain. Masalah tu masalah apa? Masalah ni. Iaitulah tidak sah tayammumnya seorang itu melainkan setelah dimandikan mayat. Sebab apa? Tayammum bila masuk waktu dia? Ba'da dukhulil waqt. Jadi apa? Nak tayammum bila? Selepas selesai dimandikan mayat tersebut. Maka inilah maksud teka-teki para ulama. Dia kata apa? Bahawasanya tidak adalah satu perkara, adalah satu penyucian seseorang itu yang terhenti sahnya di atas penyucian orang lain. Penyucian macam ni, penyucian kita tu tayammum. Terhenti atas apa? Penyucian orang lain yang ni apa? Mandi mayat. InsyaAllah. Kalau semayang tu tak ada waktu, maka dengan iradah. Mayang mutlak, iradah saja. Bila tak nak buat, tayammum. Nak main hajat, tayammum. Khalas. Walaupun masihnya pada saya tu tak ada, sehingga jemaah-jemaah lain amaliyat bukan ada pada saya. Cuba. Dengan pada saya dia jadi yang orang itu juga. Seorang je lah. Seorang je pada saya. Tapi orang lain tu amali bukan ada pada saya ada. Yang lain tu khilaf 'inda al-usuliyin. Adakah yang lain itu dikira sebagai fardu kifayah atau dikira sebagai sunnah? Kalau bina tadi yang lain itu pakai buat fardu kifayah belakang, maka menunjukkan ini haram untuk keluar. Mesti ingat ada khilaf dalam usul gitu. Usul fiqh lama tak baca. Ada khilaf adakah yang lain buat itu dapat juga fardu kifayah ataupun fardu sunnah. Lama orang tengok usul. InsyaAllah yakuna ba'da dukhuli al-waqt. Tamam? Tayyib. Kalau dia buat jamak. Kalau dia buat jamak. Macam mana? Jamak buat zuhur dulu. Lepas tu Boleh sekali tayammum. satu tayammum. Ni semayang jamak zuhur dan asar satu tayammum. Boleh? Boleh zuhur je. Ada satu tayammum. Lepas tu kata apa? Dia. Qala wa an yujaddid at-tayammuma li kulli fardin. Dan bahawa memperbaharui. Yujaddid memperbaharui at-tayammuma akan tayammum. Li kulli fardin. Bagi tiap-tiap fardu. Yujaddid boleh mat? Apa? Yujaddid boleh maksudnya? Memperbaharui. Dan bahawasanya memperbaharui akan tayammum bagi tiap-tiap fardu, kulli fardin ay aini. Tiap-tiap fardu apa maksudnya? Fardu ain. Jaddid at-tayammuma li kulli fardin ay aini. Ainiyin. Fardu bukan fardu ainin. Ada tak kita apa? Ainiyin. Tamam? Bahawa memperbaharui seorang akan tayammum bagi tiap-tiap fardu. Bagi tiap-tiap fardu. Fardu wa fardu ain. Jadi di sini zuhur dengan asar boleh tak satu tayammuman? Tak boleh. Sebab apa? Satu tayammum satu fardu. Tayyib. Maka bila lepas zuhur kena apa? Yani selepas sembahyang zuhur 2 rakaat qasar kena berhenti untuk apa? Melakukan tayammum. Untuk apa? Untuk asar. InsyaAllah. Ada satu permasalahan. Iaitulah kalau nak tayammum untuk asar, kena masuk waktu asar dulu. Masuk apa jamu? Waktu asar, kita nak tayammum untuk solat asar. Bukankah kena tunggu waktu asar dulu? Sebab ba'da dukhulil waqti. Apa jamu? Kalau nak masuk waktu asar, ada jamu. Sebab dari solat itu orang boleh solat asar. Macam mana, Mak? Faham soalan? Yakni kena nak mayang asar, kena masuk waktu asar dulu. Nak tayammum untuk solat asar,
Kena masuk waktu asar dulu. Sekarang dia buat jamak takdim. Tidak. Maka dia sembahyang zuhur 2 rakaat qasar. Kemudian selepas daripada itu dia nak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Kemudian boleh tak dia tayamum? Kalau tak tayamum tak sah, kerana tiap-tiap fardu kena satu tayamum. Ya. Jadi macam mana nak buat? Kalau nak tayamum kena tunggu waktu asar dulu. Dia pandai apa? Pandai macam Fatih sebut. Telah masuk waktu tayamum, waktu asar nisbah pada diri dia. Telah masuk waktu asar, nisbah dia, nisbah dirinya. Telah masuk waktu asar, nisbah dirinya. Dirinya apa tu? Yang telah niat jamak apa dia? Takdim dalam solat yang pertama. Sebab itu orang musafir, dia lupa nak niat jamak dalam solat pertama dia. Maka boleh tak dia main asar lepas tu? Tak boleh. Kerana apa? Kerana tugas niat jamak untuk membolehkan mendahulukan sembahyang. Ingat elok tu tak? Ada ukir budak-budak. Tak? Sohok berhenti dah. Dia asal nak berhenti pula. Dia sorry saya. Ada lupa nak niat jamak. Tak? Waktu solat tu. InsyaAllah. Boleh sini? Boleh mak? Dia sejarah yang berarti lama. Tak, mesti apa? Yalah, Disyaratkan apa? syarat dia itu segera kan. Ya, untuk jamak apa? Atau kali masa lesok dia ada tanpa satu ya tayang-tayang dia. Atau kali habis mayat kena dicari lah. Ya, betul. Itulah mana juga. Maka dimaafkan pada hak maslahat sembahyang. Boleh sambung lalu. Disambung. Dimaafkan pada maslahat apa macam maslahat sembahyang. Maslahat sembahyang dia azan, iqamah, wudu, tayammum, talabul ma' dan mencari air. Ialah tu. Yang penting apa? Jangan main telefon. Main telefon lebih daripada pada 2 rakaat yang khafifah, yang ringan, maka terputus semula. Bila terputus semula, maka jawapannya apa macam mana? Nak bayar asal kena tunggu waktu asar. InsyaAllah. Untuk apa? Untuk jamak apa ni? Jamak takdim, jamak walat wajib. Jamak takhir wajib tak? La. Wa niyatut ni apa? Wa niyatut takhir fil waqti tajib. Niyatut takhir pada waktu tu wajib. Fil waqti fil waqti al-awwal wajib. Kira lambat musafir azan dah. Kan? Syartuhu niyatu fil ula wa ma rutiba wal wila wa in tayammama. Jamak takdir apa syarat? Ada 4 dalam Safinah. La, syarat jamak takdir apa? Ada 4 je. Bada'atu bil ula ila akhir. Syartuhu niyatu fil ula wa ma. Kena niat. Rutiba kemudian tertib. Wal wila. Dan juga mualat wa in tayammama. Walaupun bertayammum. Syartuhu niyatu fil ula wa ma rutiba wal wila wa in ghayah tayammama. Nampak? Walaupun bertayammum. Tapi dalam zawaiz juga tambah wal jam'u ta'khiran fa fihi dhanudi wa niyyatu ta'khiri fil waqti tajib. Kalau jamak ta'khir mualah hukumnya apa? Sunat. Apa hukum mulai dengan solat pertama? Sunat. Tapi niat ta'khir dalam waktu yang pertama hukumnya wajib. Wa ayya wa yujaddida tayammum li tayammum li kulli fard. Fardu wa fardu ain. Baik, kita fardu ain dia. Fardu kifayah. Karena fardu kifayah manzilah dia bawa manzilah sembahyang sunat. Tamam? Maka sebab itulah di si Al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala mengatakan bahawasanya cukup bagi seorang khatib itu satu tayammum. Cukup bagi seorang khatib itu satu tayammum. Tayammum apa? Tayammum untuk solat Jumaat, maka bersekali dengan khutbah Jumaat. Kerana khutbah Jumaat itu dia fardu kifayah. Maramli. Belum dibeli Satu tayammum. dengan
Ayo. La. Kan. Saya tak bawa kitab. Dia tak ada sebut dalam ni. Tak bawa. Di dalam ni tak. Nabi Mengajar ikut mengajar solat Jumaat boleh gabungkan dengan khutbah Jumaat. Berarti tak boleh. Taib. Dia kata sini فعند الرملي يستبيح بها فرضا عينيا واحدا لأنه بمنزلة ركعتين سواء كان الفرض الخطبة أم غيرها. Okey, kita cakap. Sabar. Sebab anda tak tengok yang ni. Anda tengok dekat kitab lain. Kalau di sini dia kata inda Ramli, dia kata istibahati khutbah Jumaah. Fala yastabihu bit tayammum laha fardan 'ainiyan. Kalau ikut Imam Ibnu Hajar, dia kata apa? Tidak boleh dia menghimpunkan Ibnu Hajar kata apa? Apa tu? Ibnu Hajar kata apa? Boleh himpunkan di antara khutbah Jumaat dan juga solat apa? Solat Jumaat dengan satu tayammum. Tamam? Kan ni dalam kelas ni. Saya dah tengok dah dekat dalam hal. Oh ya, ada kitab kan. Malah nak bawa besar. Ayuh, ada apa ni? Sini apa yang sebut dalam ni, dalam hal. Dia kata apa? Falau khataba al-jum'ata bi tayammumin lam yastabih bizalika at-tayammum salat al-jum'ah 'inda Syekh Ibn Hajar. Anda baca kat manhal, al-manhal al-wari. Dia kata apa? Kalau berkhutbah akan Jumaat dengan satu tayammum. Yani khutbah Jumaat dengan satu tayammum, lam yastabih, nescaya tidak boleh buat apa? Bizalika at-tayammum salat al-jum'ah 'inda Syekh Ibn Hajar. Lianna al-khutbataini qa'imatun maqam rak'atain. Kerana khutbah dikira apa? 2 rakaat. Faham tak? Ini atas bina atas apa? Bahawa Jumaat itu adalah zuhur yang telah diqasar. 2 lagi dekat mana? Dekat khutbah. Tamam? Wa in kanat fardhu kifayah illa annaha qa'imatun maqam al-fardh al-'aini. Walaupun dia fardhu kifayah tapi di sini tempat dia fardhu 'ain. Khilafan lirramli al-qail. Bersalahan bagi Imam Ramli yang berkata cukup bagi keduanya itu mana? Solat Jumaat dan khutbah Jumaat. Tayammumun wahidun. Tayammum yang satu. Kerana apa? Li'annaha fardu kifayah. Yani kalau di sisi al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaih, bahawasanya untuk khutbah Jumaat dan solat Jumaat perlu kepada 2 tayammum. Tamam? Adapun Imam Ramli dia kata cukup dengan tayammum. Kerana apa? Kerana bahawasanya khutbah Jumaat fardu kifayah. Dan kaedahnya bila kita ambil yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 boleh buat. Kita buat satu berniat sahaja aku dia bertayamum untuk membolehkan solat fardu Jumaat, maka berapa khutbah pun. Berapa solat sunat pun boleh. Termasuk apa? Khutbah. Sah? Sebab itu bina ada tafriq lagi masalah. Kalaulah dia niat dengan tayamum tu khutbatal Jum'ah wa lam yakhutub, fa hal yusalli bidzalika at-tayammum fardal Jum'ati am la? Qala Syekh Muhammad bin Ma'ruf, qala Syekh Muhammad. Jadi dekat sini
Yang ni dia kata, misalnya ke bawah, di antara taqirat as-sadidah dengan juga manhal warith berlaku terbalik. Hak ni kata apa? Ramli Ibn Hajar, yang ni kata Ibn Hajar wa Ramli. Ikutlah dalam arti. Ana rasa yang betul ialah taqirat. Sebab manhal warith banyak sangat, banyak sekali. Mana? Ana saya ni yang salah. Bukan yang ni. Yang ni yang betul. Ni salah. Cuba sebab apa? Dia buat tafriq masalah. Tafriq masalah dia bawa, kalaulah kata niat tayamum tu khutbah Jumaat. Yani anta niat tayamum nawaitu tayamum listibahati khutbatil Jumaat. Dia bila istibahah khutbah Jumaat. Faham tak? Maksud nombor 2 nombor 3. Niat tayamum untuk membolehkan khutbah Jumaat. 2 ke nombor 1? 2 sebab apa? Sebab fardu kifayah. Faham tak? Tayyib, dia ni khutbah Jumaat, tiba-tiba tak khutbah Jumaat. Orang lain naik. Faham tak? Adakah dengan tayamum tersebut boleh untuk solat fardu Jumaat terus? Dia kata di sini, qala Syekh Ibn Hajar bil mana'. Syekh Ibn Hajar tak boleh. Imam Ramli kata boleh. Sepatutnya siapa yang kata boleh, siapa yang kata tak boleh? Sepatutnya Ibn Hajar kata boleh. Sebab apa? Sebab Ibn Hajar kata bahawasanya 2 khutbah itu mengikut kitab ni, dia kata apa? Berdiri pada 2 rakaat. Betul tak? Adapun Imam Ramli kata apa? Maksudnya fardu kifayah. Masuk nombor 2. Tak boleh nombor 1. Sekiranya dia rasa kat sini yang tempat masalah. Ada satu kitab ni. Boleh tak lebih? Ada tahu miskat sebut ke dah masalah ni? Ala kulli hal, tinggal dulu di antara apa? Kotak Ibn Hajar atau Ramli tu tinggal dulu. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab khilaf di antara kita. Salah satunya benar, salah satunya salah. Yaghlibu ala dhanni al-an, ghalib pada dhanna yang ni yang betul. Taqriratu sadidah. Ada pemahal warif ada salah. Sekali ana double check. Nak tengok kitab ni. Nak tengok tak tahu betul tak? Tengoklah kitab Ibn Hajar tu lah. Takkan tu pun nak kena ajar. Kitab yang menghimpunkan khilaf Ibn Hajar Ramli dah. Itu kitab Ismidul Ainain bagi Imam Basabri. Nukil di antara khilaf Ibn Hajar dan juga Ramli. Segala khilaf dia masuk. Dalam tu pun ada salah. Salah dalam bab mana? Dengan bab zakat fitrah je. Tak. Bukan bab zakat fitrah. Dalam bab takbir. Jadi nak tengok mana kalau khilaf Ibn Hajar Ramli? Yang terbaik Fathul Ali. Bil khilaf baina Ibn Hajar dan Ramli. Sebenarnya ini fi asya'. Qala wa an yufattisha. Jadi apa dia? Yujaddid tayammum li kulli fardhin. Memperbarui tayammum bagi apa? Tiap-tiap fardu ain. Maka fardu kifayah masuk dalam bab sunat. Cumanya untuk khutbah Jumaat. Soalannya. Untuk khutbah Jumaat khilaf di kalangan ulama. Adakah khutbah Jumaat masuk dalam fardu kifayah ataupun khutbah Jumaat dikira umpama 2 rakaat? Bila kira macam 2 rakaat, hukumnya fardu ke kifayah ke fardu ain? Fardu ain. Yani zuhur 4 rakaat. 2 rakaat khutbah. Yani masalah 2 khutbah dan juga 2 apa? Kui. Ada Ibn Hajar Ramli. Fathul Ali ada. Dari tadi ya? بجمع الخلاف بين ابن حجر ورملي.
Sorry mak, betul. Let's do. Bila balik tak? Ni kita ni. Bawa. Nak tahu tu. Al-Muhim tak ada duit. Tak ada duit. Yang ni. Kita pergi sini. Tupak ni. Berang yastabihu biha fardan 'ala فلا يستبيح التيمم لها. Ada tak? Ibn Hajar Ramli? Tak ada. Baca ke bawah ni? Tak ada. Dok ngapa? Alif. Kali. Alif ni. Jaza. Ada. Syuf. Tengok dia kata ibarat sini. Kat sini, Mat. Jauh. Cerita mana? Dah orang kok. Tengok dia kata. Dan khutbah jemaah itu. Seperti. Dan sembahyang jenazah dan khutbah jemaah itu jikalau fardu kifayah keduanya dihukumkan martabat nafil sunat. Atas kata Syekh Ibn Hajar. Sama dengan mana betul? Sekiranya. Mu'taqirat. Pada khutbah dan pada Syekh Ramli martabat fardu ain. Maka jika diniatkan tayammumnya membaca khutbah, maka membacakan dia orang lain siapa? Yang ni nawaitu tayammum di istibahatul khutbah Jumaah. Tiba-tiba apa? Ada seorang tu demo duk oh. Kita lihat. Sah disembahyangkan Jumaat. Jadi boleh guna. Ayah dah sebut khilaf Najab orang juga. Maka jika diniatkan tayammumnya membaca khutbah, maka membacakan dia orang lain, sah disembahyangkan Jumaat. Maka yang dikendaki dengan fardu itu fardu sembahyang atau fardu dhuhr. Tak sebut khilaf dalam masalah ni. Tafriq khilaf antara Ibn Hajar dan juga Ramli. Masalah apa? Masalah ni. Tapi sini yang baca tengok. Dan pada niat istibahah khutbah jemaah khilaf. Di sisi Imam Ramli, istibahah dengannya, bagi dengannya niat istibahah tu fardan ainiyan wahidan. Li'annaha bimanzilati rak'atain. Dengan manzilah 2 rakaat. Sawa'un akana al-fardul khutbah am ghairaha. Adapun di sini Ibn Hajar maka tidak istibahah dengan tayammum baginya. Ya. Khutbah jemaah itu satu fardu, fardan ainiyah. Ada usaha 2 ibarat ni? Bagaimana? Oh, memang tak jadi. Dah kita jadi, kita ana pula. Kita sendiri. Kat mana bab ni? Bab tayammum. Itu di bawah tadi apa saya apa? Terjemah dari syarah-syarah juga.
Dia cara ketiga perempuan jemaah. Ha? Ni kau pendek ni. Bukan panjang. Lebih hadis kan. Memanglah mata jubat. Yang cara jadi macam sebab. Oh, dia pun masih. Dan jubat itu tahu tak? Tak ada tak itu juga. Ya, masih je. Allah boleh. طيب InsyaAllah. Yani al-hasil annahu khilaf. Cuma nak kena perhatikan balik adakah khilaf di antara Ibn Hajar ataupun Ramli. Sebab masalah nukil kalam Ibn Hajar Ramli ni berlaku khilaf di antara kitab-kitab. Masalah, nak beri contoh tu. Masalah pada masalah Allahumma salli ala Muhammad. Sembahyang dengan niat sujud sejadah. Yang ni baca sujud sejadah, ayat sujud sejadah dalam sembahyang, adakah batal sembahyang? Anta baca sembahyang, lepas tu terniat nak baca ayat sujud sejadah untuk sujud. Batal tak sembahyang? Dia punya batal. Yang ni bahawa masalah anta baca surah Al-Alaq, tujuannya apa dia? Untuk ada ayat sejadah kan dalam ni, sujud waqtarib. Untuk anta sujud sejadah dalam solat tersebut. Baca terus. Hukumnya apa? Sujud tilawah, hukumnya batal sembahyang. Melainkan sujud apa? Melainkan sujud Sahur. pagi Jumaat. Pagi Jumaat tu. Betul tak? Kan Nabi SAW buat. Nampak tak? Maka khilaf di antara Ibn Hajar dan Ramli. Ada yang mengatakan bahawasanya batal tidak batal sembahyang walaupun dia niat baca untuk sujud. Dan seorang lagi kata bahawa batal jika niat nak sujud. Betul kena niat apa? Niat ikut Nabi. Tamam? Itu berdasarkan satu hikayat antara Ibn Hajar dan Ramli. Dan nukilan Ibn Hajar dan Ramli itu berbeza-beza mengikut kitab. Al-Jawahir Naqiyah, Al-Imam Al-Banhawi kata Al-I'anatul Talibin kata Ibn Hajar Ramli begini. Dalam Busyra Kalim lain, Ibn Hajar dan Ramli kata begini. Kemudian dalam kitab Fathul Ali pun beza yang Ibn Hajar dan Ramli. Yang ni apa? Terbalik itu. Hak ni kata guni, hak ni kata guni. Tak, hak ni kata bukan, hak tu kata guni. Hak kata guni. Tak ada. Ada lukis tu dalam takrifat Kalau tu. dia dah baca surah Al-Mullah tak? Batal tak ayat tu? Cuma batal je. Mana ada yang sejadah? Faham tak? Tamam? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Oh, saya kisah Alim dengar ngajak ni bunyi kuat kau. Tu kerja pula. Wa an yufattisha 'anil ma'i qabla at-tayammum. Tak boleh lock kuat pula. Tu mati dah. Mai dalam ah. Ngajak dia apa kaya? Mai dalam. Macam Saudi. Oh, mak apa dah? وأن يفتش عن الماء قبل التيمم وبعد دخول الوقت في رحله ورقته وحواليه. وأن يفتش dan وأن يفتش. Jadi yang masalah tu tayyib kerja rumah. Kerja rumah Ibn Hajar ke Ramli? Macam tu. Satu dah. Masalah tadi khutbah Jumaat. InsyaAllah. Ha? Kau ni ayam tu. Kena ayat tu? Betul. Tak lagi. Tidak. Tak lagi. Cek dah. InsyaAllah. Kerja rumah Ibn Hajar mana, Ibn Ramli mana. InsyaAllah. Faham masalah, faham masalah. Cuma nak tentukan mana Ibn Hajar dan Ibn Ramli. Faham semua? Yang bersalah betul. Ha? Kesalahan. Cuma mana satu yang pendapat mereka. Qala wa an yufattisha, bahawa mencarilah oleh ia.
ia seorang. Banyak lagi bateri ni. Bahawa mencari anil ma'i daripada air. Qabla tayammumi. Sebelum apa? Sebelum tayammum. Oh, sini pun ada no. Stop. Sebelum tayammum. Mana? Wa ba'da dukhulil waqti. Ataf pada kata qabla. Dan selepas masuk waktu. InsyaAllah. Wa an yufattisha 'anil ma'i qabla at-tayammumi wa ba'da dukhulil waqti. Selepas masuk waktu. Di mana waktu nak cari tu? Fi ta'alluq pada kata yufattish. Fi rahlihi wa rufqatihi. Fi rahlihi. Boleh kipas sini. Bukan. Okey, tamam. Fi rahlihi. Pada apa dia? Rahlihi. Rahlihi apa dia? Rahlihi dengan makna kata ialah rombongan. Pada rombongannya. Rahlihi, asal mana rahl? Ma yudha' ala dhahri al-ba'ir lil-ruku. Benda yang diletak atas apa? Atas belakang unta. Ni persiapan apa ni? Persiapan musafir. Bermaksud cari di tempat apa dia? Barang-barang diletakkan ketika bermusafir. Pakai situ lah. Rahlihi dalam apa? Rahalnya yakni dalam kafilahnya, rombongannya. Cari tempat ada ayah lah. Faham tak? Mana asal rahal, mana barang yang diletak apa? Syai'un yu'addu lir-rahib kadzal. Satu benda yang apa? Yu'addu lir-rahib. Karena ar-rahal imma ma'na ma yudha' ala dhahri al-ba'ir. Benda diletak atas apa? Atas belakang unta. Ataupun yutlaq kadzalik ala ma yu'addu lir-rahib. Benda apa persediaan untuk musafir. Tidak, kan bila kita buat rombongan, faham tak? Zaman dulu rombongan ada unta yang tidak dinaiki orang. Unta hanya diletakkan barang sahaja. Takkan kita letak barang tu kita naik pula atas tu. Tak? Tamam? Fi rahlihi wa rufqatihi. Dan rufqah. Rufqah makna suhbah. Tidak, rafiqah. Mana rafiqah dia? Dia ada bagi. Rafiq. Aywa, dua baris. Wa rufqati wa rifqatihi. Ar-rafiq mana sahib. Tidak. Rufqah mana apa? Sahabat. Sahbah. Apa dia? Benda yang wa rufqatihi dan apa? Dan jirannya, bahasa mudah. Benda yang bersebelahan dengan dia. Tamam? Jadi rafiq dengan makna apa? Makna sahib. Teman, rafiqun. Sebab itu dalam Alfiyah Ibn Malik kata bakalan tara fin nasi min rafiqi aula bihi fadlu min as-siddiqi. Tak akan melihatlah oleh kamu teman yang lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Antara fin nasi min rafiq. Dia kata apa sebenarnya? Rufqatihi. Rufqatihi berapa? Makna jiran ataupun sahabatnya. Yang mana ni? Kalau dalam syarah kata al-mansubina di manzilihi 'adatan. Ya dinisbah kepada rumahnya 'adatan. Yakni apa? Kira apa? Kira bersekali. Bermaksudnya di sini apa dia? Maksud di sini wa an yufattisha, bahawasanya mencari air tersebut sebelum tayammum. InsyaAllah kena cari air bila? Sebelum tayammum, bukan lepas tayammum. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran berapa? Lam tajidu ma'an fatayammam. Tak jumpa air baru apa? Tayammum. Kemudian wa ba'da dukhulil waqti, selepas masuk waktu. Cari di mana? Kat mana? Satu dekat kafilahnya. Ataupun di mana? Dekat sahabat ni mana apa? Mana jirannya. Sekitar rumah dia. Al-mansubina bi manzilihi 'adatan. Yani sekitar rumah. InsyaAllah. Kalau dia musafir. Ayo, yani musafir rahli. Rahli dia. Ha? Rombongannya. InsyaAllah. Kalau ni kita umur dia. Ayo, kita umur. Dia tak musafir lah. Ayo, tak musafir. Wa hawalaihi, lebih umum. Dan sekitarnya.
Hawalai yani sekitarnya, ketika musafir, ketika mana ke tak kisah. Jadi murad Syekh radhiyallahu anhu fi rahli wa rufqati misal. Umpama apa dia? Satu misalan. Faham tak? Satu apa dia? Misalan. Yani masalan kalau musafir. Kemudian bersebelahan itu ada kampung. Tengoklah kampung tersebut. Faham tak? Bukan tengok di rufqati rahli saja. Wa hawalaihi dan sekitarnya. Wa yunadi dan memanggil dan menyerulah man ma'ahu ma'un, siapa yang bersertanya man tu ma'un, air. Siapa yang bersertanya baca kena ma'un, air. Yang ni yang kita bahas tentang masalah apa dia Syekhna? Masalah haddu al-ghaus, haddu al-qurb, haddu al-bu'di. Jadi hendaklah dia mencari daripada air sebelum tayamum. Selepas masuk dekat mana? Rahlihi, rufqatihi wa hawalai. Tiga-tiga tu. Okeylah. Baik, cari tu dekat tiga-tiga tempat sebut, yang ni sekitarnya. Wa yunadi man ma'ahu ma'un, dan bertanya man ma'ahu ma'un, bilakah wajib mencari air fi rahlihi, ketika apa dia rahlihi, apa rahlihi, dalam rombongannya, rufqatihi, dan juga apa jirannya dan sekitarnya. Bila wajib? Bila kemungkinan ada apa? Ada air. Bila kemungkinan ada air, yakni kemungkinan tu dia sama ada yaqin ataupun dhann ataupun syak. Bila ni wajib ni, wa yufattish 'anil ma'i qabla at-tayammum ba'da khuluq fi rahli wa rufqati wa hawalai, iaitu bila kemungkinan ada air di sisi mereka. Ada air dekat kafilah, ada air dekat jiran, dan juga ada air sekitar dia. Tamam, kerana apa? Kerana ini masuk dalam haddul ghaud. Kerana apa? Talabul ma'. Jadi kita bagi dahulu. Menuntut air ada tiga apa? Tiga had. Had pertama dia haddul ghaus. Apa makna haddul ghaus? Hak minta tolong. Kenapa dia ibarat dengan hak minta tolong? Kerana bahawa kalau orang tu jerit, setakat tu suara boleh pergi. Kena rompak. Tolong! Tolong! Suara tu sampai mana? Sini jerit sampai mana? Saya sama muslimat, sampai di video. Tak. Ini masalah. Sampai dulu muslimat jerit. Kena apa? Teriak. Sampai di video. Semua situ tak daulat ni. Ada dia pakai pintu tolong belakang. Mak ada ayah tu. Tak lahir lagi kat pondok di video. Lahir kat rumah. InsyaAllah. Ni tak ada lah kita kata jerit tu sampai dengar kat sungai tu. Tu hebat tu wali. Haddul ghaus, yani ghaus bila minta tolong. Sebab kita minta tolong, yani jikalau seorang itu menjerit minta tolong, nasihat suara tu sampai situ. Berapa qadaran dia? 300 zero. Ni betul 300 apa? Zero, bukan 3 zero. 3 zero nak buat macam apa? Faham tak? 300 zero. Ataupun apa? Lebih kurang 150 meter. Kemudian yang kedua. Haddul ghaus, wajib nak cari air 300 zero, 150 meter daripada tempat dia tu. Jawapannya wajib bila ihtimal ada air. Bila dia wajib ni? Bila mana? Ihtimal ada air. Yakni apa? Tak kisahlah kamu yakin ada air ataupun apa dia lagi? Zon ataupun syak. Wajib bila ihtimal ada air. Soalan, bila kata wajib? Bila tidak ada air. Bila yakin tak ada air. Yakin tak ada air. Memang orang umum dia
negeri ini tidak ada air, habis kering. Mana apa? Ya'juj Ma'juj datang. Habis dah, dia telan habis semua ayat. Ketika dia apa? Tak payah cari lagi dah. Faham tak? Cari-cari ni kerja dengan Ya'juj Ma'juj kan dia lah. Faham tak? Tak ada air, mutlaqan. Pitch ni macam sekarang ni, macam mana nak surah tayamum? Surah tayamum sekarang dia. Tayamum sekarang memang kena sakit. Tayamum apa? Tak ada air. Dia. Sungai belakang. Ramai orang mati lebah tu. Mati lebah tu kerana banyak ayam lah. Faham tak? Kalau ayam dekat kaki, tak ada lebah mana. Faham tak? Tamam. Yang kedua. Haddu al-qurb. Sama mana pula? Tak tayamum tak ada lagi fatwa kata pula tayamum. Haddul qurb berapa? Haddul qurbi mana had qurb, iaitu lebih kurang 4 ataupun 5 km. Tapi yang lebih syafiq. Apa dia? Dia dah kita tu 8,183 M betul M. Meter. Meter. Mim ke mim meter. Mana 83 mana? 8,183 mim. 8 ni haddul qurbi. Ada berapa? 8,183 mim. Mim. Oh, tak. Zaman Musa ni ada meter dah. 183 mim. Zaman Musa ni ada meter dah. Jadi, kena terjemah lebih cara. Baru beri syarat Bursi. Mim kan? Meter mim. 8 Kau ibarat lah. 8 meter. Tak kena. 8,183 mim. 8,183 mim. Bukan. 180.8. Apa tadi? Ulang balik. 188 mim. Ha? 188 mim. Dia baca Arab terbalik saya ni macam gitu. Oh, dia. Dia baca 8 dulu. Oh, 180.8. Poin 8. Oh betul. Orang misalnya berapa meter lah. Ha. 50. Aywa, faham tak 8 meter ni kejut je. Mana 8 meter? InsyaAllah. Ni Fatu punya fawaid. Apa dia? Baba Rusdi dia kira macam mana? Dia tulis dalam intah kitab. Dia kata Baba Rusdi kata 150. Ni 150 meter ni adalah takribian. Oh takribian. Ini lebih kurang. Kalau nak betul-betul tepat ni 300 dirham. Kira dia mau. Bisa sam ni 300 dirham jalan sini. Boleh. Boleh nak tolong? Boleh tak? Jadi pula. InsyaAllah tanda 150 ataupun apa? 180. Ni 9,000 dirham. Dia ada 400 hektar, antara 300 hektar. Cukup 400 hektar pada 183. Oh, gitu pula. 400 hektar antara 183. Ni kita ada 300 dirham. Ni 9,000 dirham. 1, 2, 3. Sama dengan 4. InsyaAllah. Haddul qurbi 900 dirham. 4 atau 5 km. Ni bila ni? Wajib bila? Bila yakin ada air. Apa tu dia mukabil dia? 9,000 dirham. Tak dirham. Dirham boleh kan? So dia tak boleh tengok apa tu. Dia 9. Titik-titik ada yang ada betul titik. Oh, wajib. Tulis Melayu lah kalau takut tukar kan. Kalau ni apa ya? 9 dia tu kan. Wajib bila yakin ada air. InsyaAllah. Wajib bila yakin ada air. Muqabilnya apa? Andai kata syakkun. Wajib tak cara ayat? Syak dekat mana? Asalan dekat daripada sini ke mana? 4 km. 4 km. Daripada sini. Ke Bangkerian? Dah sangat. Orang 900. 9,000. 9,000 hektar. Kat mana? Kat mana? Beza. Binjai. Yang ni luar daripada haddu al-ghaus. Tetapi masih dalam haddul qurb. Masalah di Binjai. Faham tak? Di Binjai orang kata barangkali ada air. Wajib tak pergi? Wajib tak pergi? Barangkali. Barangkali ada air di Binjai. Wajib tak pergi? Tak wajib. Tak wajib. Mana apa? Wajib bila yakin. Tamam? Ada sesuatu sekali kan? Wajib. Beri orang dekat 25 km. Cuba tengok dulu debit dulu. Wah. Bila yakin sahaja.
InsyaAllah. Yang ketiga, haddu apa dia kena? Buang sini. Iaitu lebih daripada haddul qurb. Tadi tak uji. Wajibnya yakin ada ayat mana? Sama. InsyaAllah. Faham sini bahasa ni? Yani haddul ghaus 350 meter. Wajib bila ihtimal ada air. Muqabilnya apa? Kalau kata tak wajib tu bila yakin tak ada ayat. Yakin tu tak ada ayat. Tak payah cari lah. Bawa asal. Yang kedua haddul qurb. Apa dia? 450 meter wajib bila yakin ada apa? Ada air. Bila yakin dia ada ayat baru kena pergi. Kalau tak wajib. Waham ada ayat, tak wajib. Yang ketiga haddul bu'ud, lebih daripada haddul qurb tak wajib mutlaqan. Lebih daripada 5 meter. InsyaAllah. Kau yakin kan? Baik. 5 kilo patah. Ya. Anda yakin ada ayat kata bagus tak wajib? Baik. Betul. Sampai yang begini tu. Sini kita tahu. Mana? Lebih dapat. InsyaAllah. Taib. Ihtimal ni syiar. Ihtimal yani waham. Masuk waham. Termasuk waham sekali. Termasuk waham walaupun waham tu mana sikit. Waham. Ni Tak lagu Apa? dia kalau untuk tempat tinggi lain pula dia. Ha? Hari dah faham. Syuf. Musannif radhiyallahu ta'ala anhu menyebut mencari air di mana? Rahli wa rufqati wa hawalai. Cari sekitar dia. Para syurrah membuat beza. Di antara apa? Mencari sini dengan haddul ghawsi. Syurrah. Para syurrah al-matn buat beza di antara apa? Mencari air di sekitar ni dengan haddul ghawsi. Walhal yang apa yang nampak ialah sama sahaja. Melihat kepada topik. Sebab itulah mencari air di sekitar termasuk dalam bab haddul ghaus. Kira apa haddul ghaus? Sekitarnya sampailah kepada 150 meter. Dan apakah dhabit untuk wajib mencari air di sekitarnya? Jikalau ihtimal ada air. Sama dengan haddul ghaus. Bila wajib? Ihtimal ada air. Maka apa yang nampak bahawasanya bahawasanya mencari air di sekitar termasuk di dalam bab haddul ghaus. Walaupun para syurah boleh ada bab summa. Kemudian semua apa lagi? Memang masuklah haddul ghaus. Faham sini? Jadi musannif sebut apa? Suruh cari sekitar. Sekitar tu maksudnya bab haddul ghaus. Bila wajib? Bila ihtimal ada ayat. Kalau confirm tak ada ayat, wajib cari tak? Tak wajib cari. InsyaAllah sini bagus. Ni ambil balik kita. Sikit je lah. Kau lima hari lebih 25 km atau pada bulan kau? Kau tengok. Itu lebih. Lepas tu dekat Hadu Putih 19 nak naik bulan kau? Ha? Kan ni takribi je. Takribi tu lebih kurang. Kerana haddul ghaus ialah berbeza-beza ulama dalam memberikan takdiran. Haddul ghaus ada yang memberi takdir sejauh mana suara sampai. Suara orang minta tolong. Dan ada juga ulama yang buat haddul ghaus dhabit dia dengan apa? Ada anak panah ataupun balingan tombak. Yang ni perlu ada takrib. Dan kita balik sebut salah satu. Kita boleh jitihad lah, kita nak berjitihad tak? Boleh. Kalau ada alat, InsyaAllah. Dia lebih kurang saja. Bukan dia lari, bukan lari banyak. 150 ada 80. Dekat ni dah banyak kan? Boleh. Dekat kita dalam pukul 5 lebih ada kurbi 25 kilo ataupun naik bulan kau 2.5 kilo. ataupun naik bulan kau Sebab sini benda dia. ada kurbi. Sebab apa 2.5 kilo? Sebab naik dia kata apa? 20. Tapi dekat Abu Budi naik bulan kau matilah naik bulan kau ada budi. Dekat Abu Budi naik bulan kau, dekat Abu Budi naik bulan kau. Ya Allah, yang ni nafsu. Cuma bezanya apa?
Bezanya hanyalah berapa angka sahaja. Adapun yang ana mengaji dengan guru-guru, banyakkan semua yang ikut yang ni. Adik. Dia kira ikut apa adik? Ni yang kami mengaji dengan para guru-guru dulu, sekitar tu. Memang dia ambil biji daripada sini, sebiji. Ni yang kami sebut bahawa kitab ni kita guni, kitab ni kita guni, kitab ni kita guni, kitab ni kita guni. Anak kata tadi. Ana kata macam ni. InsyaAllah Syekh. Baik. Ada soalan? Dah. Wa hawalaihi, dan juga sekitar dia. Wa yunadi, dan menyeru dia. Apa dia cakap? Man ma'ahu ma'un. Setengah kitab dia tambah lagi man ma'ahu ma'un ashtari. Setengah kitab mengkaitkan apa dia? Lazim menambah kata ashtari. Siapa yang ada air, aku nak beli. Kerana apa? Berbeza bila orang yang mendengar. Kadang-kadang setengah orang apa? Dia akan nak bagi bila dengar apa dia? Kata nak beli. InsyaAllah. Ala kulli hal, kitab ini mengatakan apa? Tidak perlu tambah ashtari. Kalau dia kata man ma'ahu ma', yang ni khilaf bainal kutub. Ada sebagai kitab mengatakan man ma'ahu ma' sudah madai. Siapa yang ada bersama air. Nak tanya siapa yang ada ayat? Ada setengah kitab mensyaratkan apa? Mesti sebut ashtarihi. Siapa yang ada air aku nak beli. InsyaAllah. Baik. Yang ni apa? Wajib seorang itu menyeru, memanggil siapa yang ada air. Faham tak? Maksudnya apa? Menyeru sini apa? Menjerit lah. Bukan menjerit. Mana bagi tahu suara-suara kuat. Tak perlu tanya seorang-seorang. Dan tak perlu apa dia? Tanya seorang-seorang. Tanya Azim, ada demo ada air tak? Mak pula, ada air tak? 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 Bila nak habis? Cukup dengan apa? Mengangkat suara. Tahu, tak ada air. Bukan. Kan kita nak cari ayat. Kita nak cari ayat, kita pun cari lah. Siapa ada ayat? Oi, oi, ayat tak? Tak ada itu. Bukan kena pergi jumpa tiap-tiap orang. Kena ketuk rumah pula. Assalamualaikum. Ada ayat tak rumah? InsyaAllah. Ya. Ada je lah. Tapi kena beli. Kena beli. Kalau orang kata nak jual, wajib tak beli? Wajib kena apa? Wajib kalau harga berpatutan dan kita mampu. InsyaAllah. Kalau kita kaya, datuk. Mana tak? Mana kata apa? Datuk yang ketiga terkaya di Malaysia. Yang ke-15 terkaya di dunia. Tak? Harga dia pun lebih 2-3 ringgit. Tak wajib. Sebotol Satria. Satria sudah tak wajib. Wajib sebut. Tengok pada ayat lah, tengok jenis ayat kan. Kalau ayat yang botol warna apa? Kepala botol warna merah, harga dia lah. Tak? Siapa nak belanja boleh nak try tengok kosong. Tak? Amat. Asyik mangga tabur je kan. Kita rasa ayat sihat pula. Ayat RM5 satu putih. Taib. Wa yunadi man ma'ahu ma'un. Baik tu. Wa man lam yajid ma'an wala turaban ka'an kana ala qullati jabalin salla al-fardha wahdahu wa a'ada. Wa man lam yajid ma'an wala turaba. Ini masalah apa? Salatu faqidit tahurain. Salat orang yang ketiadaan dua alat suci. Selepas musannif berbicara tentang masalah air, bicara pun masalah tayammum, turab. Andai kata dua-dua tak ada. Faham tak? Hal ini dipanggil masalah tu faqidit tahurain. InsyaAllah dipanggil masalah apa? Oh man. Dipanggil apa masalah ni? Faqid at-tahurain. Tahurain itu kau sana. Ketiadaan dua alat suci. Anda, ini masalah. Ini masalah tu faqidit tahurain. Ini masalah orang yang kehilangan dua alat suci. Yani air tak ada. Tamam? Tanah pun tak ada. Berat sini kita. Berat ni kata ni. Duduk kat mana ni kata ni? Duduk mana ni? Duduk dalam penjara lah. Penjara. Penjara lah contohnya. Tepuk dinding. Tak keluar tebu Imam Malik. InsyaAllah.
InsyaAllah. Wa man lam yajid ma'an. Baik, kalau orang yang faqidut tahurain, ketiadaan dua air, ketiadaan air dan juga alat suci, yakni tayammum, turab, maka hendaklah sembahyang apa syaratnya? Hormat waktu. Apa faedah sembahyang hormat waktu? Kita akan bahas. Qala wa man lam yajid ma'an wala turaba ka'an kana ala qullati jabalin shalla al-fardha wahdahu wa a'ad. Wa man lam yajid ma'an, siapa yang tiada ma'an, air, yang tidak ada akan air, tidak mendapati akan air, sama yajib mendapati ma'an akan air, wala turaban, dan tidak ada juga tanah. Ka'an kana ala qullati jabalin. Ka'an kana, seperti adalah. Ia man. Ka'an seperti, kana adalah ia man. Ala qullati jabalin, di atas qullah. Qullah yang a'la. Apa dia? Puncak bukit. Di atas apa syarana? Puncak bukit. Ni dah surah sini kata mana tempat yang tak ada ayat dan juga tanah. Seperti dalam penjara Israel. Yang kedua dia penjara Malaysia ada ayat bagi. Tak? Kau jangan buat gitu. Yang kedua dia seperti di atas puncak bukit. Ya Allah, masalah lain atas langit. Ya, atas langit. Ada sudah awak daya. Ha? Sudah awak daya. Ya ni kalau boleh. Yang ni masalah atas menangkap matahari. Bawa ayat ke bawah yang kering. Masalah yang Ada bulan. tak bulan tidak kering. Ha tak? InsyaAllah. Ada 2 bulan. Ha. Debu bulan. Allah madri. Ka'an kana ala qullati jabalin. Di atas puncak bukit. Tak ada ayam, tak ada turab. Tamam? Shallal fardha wahdahu wa a'ada. Jawab, niscaya sembahyanglah oleh ia man, ia seorang, al fardha akan fardu, wahdahu seorangnya, wahdahu apa dia? Seorang diri. Yakni dia tidak melakukan jamaah. Tamam? Wa a'ada, dan juga mengulang. Ia mana ia seorang? Maksud dia apa? Mana mengulang? Yani qada. Orang jauh-jauh. Apa dia? Wa a'ada, dan mula ia Yaman. Semua boleh man. Seorangnya. طيب. Syuf di sini. Ka'an kana ala qullati jabalin shalla al-fardha wahdahu. Sembahyang fardu seorang diri. Wa a'ada, dan mengulang. Di sini dia orang yang tidak ada dua alat suci, seperti berada di atas puncak bukit, maka hendaklah dia sembahyang fardu. Shalla al-fardha. Sembahyang fardu. Tengok di sini ibarat. Yang pertama al-fardha. Fardu. Terkeluar dengan fardu apa dia? Kifayah. Keluar dengan fardu apa dia? Sunat. Faham tak? Terkeluar dengan fardu, begitu juga apa dia? Sunat. Maka apa? Tidak diberhajatkan kepada salat sunat. InsyaAllah. Shallal fardha, sembahyang fardu, wahdahu, seorang diri. Faham? Kenapa seorang diri tidak boleh berjamaah?
Kerana syarat untuk berjamaah Allah ya'taqida butlana salati imam. Syarat berjamaah dia tidak i'tiqad makmum batal solat imamnya. Ini imam apa pula? Betul. Debu pun tak ada. Kerana jemaah. Syarat jemaah apa? Tidak i'tiqad makmum. Tidak sah solat imamnya. Boleh tak? Tamam? Begitu juga, jangan lupa. Tidak boleh mengikut apa dia? Oleh seorang makmum. Itu bukan masalah lain. Tamam. Shallal fardha wahdahu. Seorang diri. Wa a'ada dan mengulang. Faham tak? Mengulang akan solat tersebut. Yani wajib qada. Apa dia? Ini tidak berjemaah. Syuf صلى ومن لما وتر فقرأ الفرض صلى ثم مهما وجد. Apa dia? Tak boleh berjemaah. Jadi imam tak, jadi jemaah apa? Kerana syarat berjemaah apa dia? Kalau jemaah tidak ikut, tidak sah solat imam. Tidak i'tiqad makmum. Kalau jadi imam seumpama sembahyang seorang diri. Imam, Kalau dia seorang tak ikut imam, dia jadi makmum. dia makmum. Dia mahu dia ikut imam. Imam mana? Imam tak sah. Ada wudu. Ada wudu sahnya kena, tak ada masalah. Ni jadi dalam yang seorang diri. Maksudnya ini imam. Apa maksud dia seorang diri ni? Jadi imam apa tak sembahyang jemaah? Tengok dalam ni pun tak sebut. Mishkat dia tahu sebut tak. Kalau tak jadi imam faham lah. Sebab dia tak sah sembahyang dia. Oh iya. Mana sini tak sebut? Kalau imam dia ada Fakir Tahurain. شوف لا يجوز أن يكون إماما tinggal dulu Ustaz ni. Wa'ada tinggal dulu. Qala wa yajuzu at-tayammum. Ni tengok dulu. Allah. Qala wa yajuzu at-tayammum lil bardi idza faqada ma yusakhkhinu bihi al-ma'a aw kana la tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'ihi ba'da ghasliha aw la yaqdiru 'alayha. Wa yajuzu at-tayammum dan haruslah oleh tayammum lil bardi kerana sejuk. يجوز التيمم dan haruslah oleh bertayamum lil bardi. Kerana apa? Kerana sejuk. Syuf. Ibaratul musannif wa yajuzu dan harus. Faham tak? Bermaksud tidak wajib. Yakni sejuk sampai boleh mendatangkan masalah apa dia? Kerosakan pada anggota. Tamam? Kerana sejuk. Apakah hukumnya? Tayamum pada haknya ialah harus. Kerana yang menjadi wajib tu bila boleh bawa kepada mati. InsyaAllah. Wa yajuzu dan harus. Yang ni keluar dengan kata yajuzu dia. Yajib. Yang ni tidak wajib. Yajuzu terkeluar dengan kata apa? Yajib. Faham tak? Apakah hukum bertayamum kerana sejuk? Hukumnya ialah harus. Bukan wajib. InsyaAllah. Yajuzu tayammum, haruslah oleh bertayamum lil bardi kerana sejuk. Kerana sejuk serta dia takut madarrah. Bukan sejuk saja macam lah ni. Kerana sejuk dan serta apa? Faham tak ada tu? Kerana apa? Serta takut madarrah, tanda lil bardi serta takut wa khafa minal mahzun. Serta takut dia mudarat. Takut dia mudarat. Kalau dia sejuk saja, tak sah tayamum dia. Dia tak sah tayamum sebagai haram. Sejuk macam lah ni. Hukumnya adalah haram. InsyaAllah. Bila tayamum tu boleh tu? Tayamum kerana sejuk ada qaid. Ada 3 masalah.
Iza faqada ma yusakhinu bihi al-ma'a, apabila ketiadaan. Faqada makna ketiadaan ataupun tidak mendapati. Ma yusakhinu bihi al-ma'a, tidak mendapatilah oleh ia seorang, ia syakhsun, ma akan barang. Yusakhinu bihi al-ma'a, apabila ada tidak mendapati oleh seorang barang, ma tu barang. Yusakhinu, ma nu barang. Yusakhinu yang buat panas ataupun yang memanaskan. Faqad ma yusakhanu. Betul? Tak, tamam. Yusakhanu bina majhul. Dibuat panas ataupun dipanaskan. Yang dipanaskan. Oh, lagi lah. Yusakhanu. Bihi dengannya nyama. Dibuat apa? Dipanaskan. Bihi dengannya nyama al-ma'u, akan air. Nak air. InsyaAllah. Okey. Bila masalah boleh bertayamum dengan sabab sejuk serta takut madarrah ketika ketiadaan alat memanaskan air. So, faqada ma yusakhir bil ma', yani apa? Ketiadaan alat memanaskan air. Seperti apa, Mat? Api. Lagi? Elektrik ilah. InsyaAllah tanda. Seperti apa, Mat? Seperti api lah. InsyaAllah. Tak ada tu baru boleh tayamum. Susah juga tu. Faham tak? Selalunya mesti sejuk dia. Orang akan sediakan api, unggun api. Tamam? Iza faqada ma yusakhinu bihi al-ma', seperti apa, Mat? Seperti api. InsyaAllah. Faham je? Bila jadi soalannya, kalau dia itu sejuk, betul tak? Dan dia tu kalau guna air akan sakit, tetapi ada alat untuk memanaskan air, boleh tak bertayamum? Tak boleh. Faham tak? Sebab ada benda yang boleh memanaskan air. Faham tak? Faham tak? Masalah kedua. Ni faham ni? Nak pindah tu masalah. Au kana la tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'ihi ba'da ghasliha. Au kana, ataupun adalah ia al-hal wa sya'n. Kana al-hal wa sya'n. Tak ada apa? Tak ada marji'. Balik pada al-hal wa sya'n. Ataupun adalah al-hal wa sya'n. Al-hal wa sya'n la tanfa'uhu, tidak memberi manfaat akan dia. Ni bila padam? Hampa tak ambil lah kereta lagi lah. Padam, ambil buat. Ni siapa ni? Al-ibarah fi had. Ataupun adalah la tanfa'uhu, tidak memberi manfaat akan dia seorang, ia syakhsun ataupun ia mutayammim. Tadfi'atu, iaitu memanaskan. Kena kat orang. Aywa. Tadfi'atu fa'il pada kata tanfa'u. Tadfi'atu a'dha'ihi. Tadfi'ah. Tadfi'ah dengan makna memanaskan. Tak ada orang mungkin. Dimafdak fi. Aywa, memanaskan. Memanaskan a'dha'ihi, anggotanya, syakhsunnya seorang, ba'da ghasliha, selepas dia, ba'da ghasliha, selepasnya, yang mana? Selepas membasuhnya, a'dha. So, ibarah dia apa? Terjemah lagi, au la yaqdiru 'alaiha, ataupun tidak mampu atasnya nyata tadfi'ah. InsyaAllah. Tengok ibarat. Ini kita ibarat bagi kita sini. Yajuzu tayammum lil darbi. Kemudian idza faqada ma yusakhinu
bihil ma. So, kemudian au kana la tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'ihi. Kemudian au ba'da wasl. Kemudian nasri la yaqdiru 'alaiha. Haruslah bertayamum kerana sejuk. Haruslah bertayamum kerana sejuk. Tak. Apabila ketiadaan barang yang buat panas dengannya air, alat panas air. Tamam? Au kana la tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'i. Ataupun tidak memberi manfaat, akan apa? Memanaskan, akan dia seorang boleh memanaskan anggotanya selepas membasuhnya. Apa maksud tidak memberi manfaat? Memanaskan anggotanya selepas basuh. Anda tengok pada As-Sayyid Abdullah Jafri, Allah Ta'ala dia buat misal serupa jaket. Kerana bila kita bertayamum, faham tak? Kita bersejuk. Faham tak? Tetapi sejuk kita itu dia tak akan apa dia? Tak akan masuk kepada ke dalam tulang kita. Sebab kita lepas tu kita boleh apa? Sebab lepas tu kita boleh pakai jaket. Jadi apa? Anggota tu lagi panas balik. Maka tidak ada apa? Mudarat daripada kesan air tersebut. Itulah maksud kana la tanfa'u tadfi'atu a'dha'i ba'da waslah. Orang di sini yang mana tetap akan mudarat jikalau dia pakai jaket sekalipun. Hak ni dia barulah boleh tayamum. Jadi bila boleh tayamum? Ketiadaan alat memanaskan ataupun ketiadaan apa? Ataupun apa? Tidak memberi manfaat, boleh memakai jaket. Faham tak? Sebab apa? Sebab pakai jaket pun tetap dia rasakan apa? Sejuk di anggota tubuh dia. InsyaAllah. Faham ke tak faham? Pening sikit. Kali ya? So, boleh bertayamum kerana sejuk apabila tak ada alat memanaskan air. Tamam? Jadi saya boleh selesai. Ataupun dia jenis dia ni tidak memberi manfaat, akan dia boleh memanaskan anggotanya selepas membasuh anggota tersebut. Yang ni dia madarat dia tak ada. Kalau dia pakai umpama dia jaket sekalipun, tetap berlaku mudarat kepada tubuh badan dia. Maksud di sini, andai kata seorang itu dia bertayamum, andai seorang itu dia sejuk. Dan dia ini kalau menggunakan air, nescaya kena mudarat pada tangan dan muka dia. Tetapi kalau pakai jaket, kalau lap muka, kalau kata masalan apa, ada alat-alat yang apa, yang boleh memanaskan anggotanya selepas daripada dia basuh, boleh dia tayamum. Orang tu dia apa? Dia sejuk. Dia nak bertayamum. Kalau dia pakai air, faham tak? Kalau dia pakai air, maka akan mudarat pada anggota dia. Faham tak? Tetapi kalau kata lepas basuh tu, terus diletakkan umpama kipas, terus diletakkan umpama apa dia? Lagi bagi api di tubuh badan dia, ataupun apa dia lagi? Jaket. Betul tak? Maka nescaya apa? Mudarat tu tak ada. Soalan sini boleh tak pindah bertayamum? Tak boleh. Kena berwuduk kemudian guna apa dia? Alat untuk memanaskan tubuh badannya. Maka imam memanaskan air, imam memanaskan dia tubuh badan. Tapi dengan syarat apa? Tanfa'uhu. Beri manfaat pada dia. Beri manfaat dia apa? Yakni berguna untuk menghilangkan mudarat. Ada ayat. Kita bahas apa sekarang? Kita bahas tentang apa ni? Sekarang sejuk. Sejuk tu maksudnya apa? Ada tak ayat? Kalau tak ada ayat. Tak ada bahas. Itu bahas masalah tadi lah. Nombor dua. Pada hadul ghaus, hadul qurub ila akhir. Selama waktu. Taruh dulu. Selama waktu kan. Oh, tadi bahas tadi. Faham tak?
Itu balik pada masalah tadi. Faham tak? Yang ni dia 3. Ini ada air tapi sejuk. Ada jenis apa tak ada air langsung. Ada jenis apa dia sakit. Ada jenis apa sejuk. InsyaAllah. Tamam? Jadi faham saat ni la tanfa'uhu, tidak memberi manfaat dia. Yani tidak memberi manfaat. Maksud tidak beri manfaat. Tetap ada mudarat. Tidak, tak beri manfaat dia. Yani tetap mudarat. Kalau bahasa mudah apa enak? La tanfa'u tanfi'atu a'dha'ihi ba'da ghasliha dia. Yani dia jikalau memanaskan anggota, faham tak? Selepas membasuhnya tetap ada mudarat. InsyaAllah. Faham tak ibarat ni sini? Nampak? Apa dia masalah tadfi'ah ni? Buat misalnya tu, jaket. Lagi api. Lagi bagi. Lagi bagi. Bagi. Kipak. Ayat panas. Ayat panas. Ada panas. Ayat panas masuk sini tu boleh tak? Sebab tahu. Faham tak? Macam api juga. Sama juga api. Masalah. Api ni buat masalah apa dia tak boleh bawa. Tak boleh nak panaskan api sebab apa? Tak payah dengan api sebab apa? Sebab tak ada bekas yang boleh tahan api. Masalah. Lagi apa lagi? Kipas. Lagi pula aircon. Bilik penghawa. Aircon boleh? Aircon boleh? Kau lagi sejuk dah. Ha dah. Masuk berasa ke tulang. Ha dah. Yang tu lah, kula ada panas. Malam. Ada orang kaya kan, orang kaya boleh pakai gigi, orang kaya ada mana pun ada. Kuih. InsyaAllah. Mana? Baik, ingat macam ni. Tengok, bila kau boleh tayamum kau dah sejuk, apabila tidak memberi manfaat akan dia boleh menyejukkan anggotanya selepas membasuhnya. Orang ni kalau apa dia? Kalau dia pakai umpama jaket untuk menyejukkan, untuk memanaskan anggota dia, tetap ada apa? Ada mudarat. InsyaAllah. Tetap apa? Tetap mudarat. Maka ni apa dia hukumnya? Boleh tak tayamum? Boleh tayamum. Tamam? Wadah tak? Au la yaqdiru 'alaiha. La yaqdiru 'alaiha fi hada. Taqdir apa? Au kana tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'i. Jadi sebelum keluar dah. Sebelum dah. Takdir kalam au kana tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'i. Kemudian la yaqdiru 'alaiha, tambah lakin la yaqdiru 'alaiha. Tengok tadi. Bateri apa? Ha? Bawah. Bateri. Tadi sampai ke mesej 20% ni. 20%. Tadi lama ke? Berapa orang tengok? Tak tahu apa. Tak tahu. Baik sini. Mana? Tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'ihi lakin la yaqdiru 'alayha. Boleh ambil yang depan tu kan? So, tengok ibaratnya, masalah ketiga. Au kana tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'i, ataupun dia ni memberi manfaat akan dia oleh memanaskan anggota. Orang jenis dia ni kalau memanaskan anggota nescaya hilang mudarat. Tapi dia ada miskin, lakin la yaqdiru 'alayha, lagi tak mampu. Tak mampu umpama dia seumpama dia ini tidak mendapatinya. Yani la yaqdiru 'alaiha, apa maksudnya? Yani dia ni kalau pakai jaket dia hilang mudarat. Kalau apa? Kalau pakai air. Tapi jaket tak ada. Hada tu manhaj kata wali annahu la yajidu. Au la yaqdiru 'alaiha, tak mampu atasnya, tak mampu untuk mendapatkan apa dia? Benda yang boleh memanaskan anggota. Faham tak? Orang jual jaket lebih daripada qadaran samanul misli, maka dia, maka hukumnya apa? Wajib ke tak? Boleh tak dia tak, boleh tak dia tayamum? Boleh tak? InsyaAllah mas, tanda kan? Oh la yaqdiru 'alaiha, yakni dia itu kalau kita pakai umpama jaket, saya apa? Saya hilang mudarat. Tapi masalah jaket tak ada.
La yaqdiru 'alaiha, tak mampu. Tak mampu sebab apa? Sebab tak ada di milik dia. Ataupun dia tak ada duit untuk membelinya. Later panggil. Ha? Dia later panggil. Later. Panas. Syekh, memang nak sibuk Syekh. Nak sabar dengan apa? Dengan tubuh badan. Faham tak? Orang tak buat misal later untuk apa? Untuk ayat dia juga tubuh badan. InsyaAllah. Tahu sikit lagi. Wa yaqdil mutayammimu lil bardi wal mutayammimu al 'asi bi safarihi. Wa yaqdil mutayammimu, dan qada. Mana qada? Kena ulang. Wa yaqdil mutayammimu, dan kena qada oleh orang yang bertayammum lil bardi. Bagi apa? Bagi sejuk. Karena boleh ana unadir, unadir kal ma'dum, la hukmalah. Tidak. Dan soalan di sini, orang yang tak ada air, orang yang bertayamum kerana tak ada air, fihi tafsil. Orang yang bertayamum kerana tak ada air, ada tafsir tidak? Tafsir tu mesti ingat. Sebab apa? Sebab kalau kita sebut bahawasanya, kalau tengok pada tayamum, tayamum di tempat yang ghalib ada air atau tidak? Kalau tempat tersebut adalah ghalib ada air, maka wajib dah qada. Wajib. Kalau tempat tu ghalib tak ada air, tak wajib qada. Untuk masalah sakit, sakit pada tafsir. Okey dah. Kemudian yang terakhir dia, wa yaqdil mutayammil. Adakah orang yang bertayamum kerana sejuk? Pasal apa? Tak ada adat manaskan apa? Akan air. Tak ada apa? Tak mampu nak beli jaket, masalah ila akhiri. Maka adakah kena qada? Nassul matan wa yaqdi. Dan kena qada oleh orang yang bertayamum kerana apa? Kerana sejuk. InsyaAllah sini. Wal mutayammimul 'asi bi safarihi. Atau pada mutayammim. Dan orang yang bertayamum al-'asi, yang dia al-'asi bi safarihi. Walladhi ansha'a safaru li ma'siyah. Al-'asi bi safarihi maksudnya apa? Terjemah sekali. Yang mana yang melakukan musafir dengan niat maksiat. Yang melakukan musafir dengan sebab bawa Coldplay. Coldplay. Yang berlaku musafir dengan yang melakukan musafir kerana maksiat. Yang melakukan maksiat dengan musafir. Yang melakukan musafir kerana maksiat. Yakni apa? Musafir itu dilakukan untuk melakukan perkara yang haram. tengok TV. Ila akhir. Tengok yang melakukan musafir. InsyaAllah. Anda tak nampak betul lah orang yang kata apa? Tengok bola. Anda tak nampak. Tengok. Sebab dulu dengar pada para setirah dengan dia dulu, dia kata tak boleh. Boleh. Dia tahu dah kalau pi stadium mah mesti ada wet. Bukan. Pasal tengok pada aurat. Dia kata dah bukan tengok aurat, tengok bola. Sama lah. Dia tengok orang. Dia bukan dua ada kosak je. Pi tengok bola dan dia tahu dah kalau dia pergi stadium tu ada orang seksi. Dua-dua dah tengok. Tak lah, tak reti nak tengok bola. Tengok bola tu sendiri. Ha dah. Dia kata kami nak pergi tengok bola untuk apa? Kami nak pergi tengok bola bukan nak apa? Nak pergi tengok orang. Macam tu pergi tengok apa? Coldplay. Ha dah. Kami cuma nak pergi dengar dia nyanyi je. Tengok haram, ikut tengok lama. Tengok oh. Apa pula dia lelaki? Ha? Dia lelaki. Ada band kita. Ayo sama kita. Kami bukan apa? Kami bukan nak dengar gitar, kami nak dengar dia nyanyi. Ya itu. Dia sokong LGBT. Dia suka Palestin. InsyaAllah itu ada dengar ramai ustaz kata lepas pada tu dengar babaknya kata, dah dengar babaknya kata boleh kan? Mana dia bola? Tengok bola apa ni musafir apa jamak pasal kan nak tengok bola. Lagi macam-macam lagi lah tengok ustaz pun Ustaz Zahar pun sama juga kan. Tak jadi kan. Tak jadi kan. Tapi anda tak nampak lah wajah. Faham tak? Tak nampak wajah tu. Boleh jamak pasal setakat ni lah. Alhamdulillah hal masih lagi yang boleh bahas sama-sama. Tak nampak. Boleh buat masalah tengok bola. Tengok mana haram jugalah. Wajib kau hantar pun haram jugalah. Ya. Faham tak? Akan nanti haram lah kalau tengok bola. Ya. Kalau main tak apa. Kalau main, tengok main lah pakai apa? Gas pedal tak dia. InsyaAllah. Melainkan dia, ni ala qaul Imam Malik. Masalah dia aurat lutut bukan aurat. Jelas kerja. Tak masalah. Kata lutut tu bukan aurat dan seumpamanya. Itu boleh kita cakap. Jadi kalau apa tengok tiba-tiba anda pergi musafir tengok bola apa? Ni apa? Balik.
Woi, ada tak ada hilaf je ha tak? Ada kau pakai nikah. Ha ni boleh. InsyaAllah. Orang yang melakukan musafir kerana maksiat, kemudian ketiadaan air. Tamam? Yang ni surahnya pun sini. Orang yang apa dia? Musafir kerana maksiat. Kerana maksiat. Bukan di dalam maksiat, bukan asi fis safar, bis safar. Mana lis safar. Orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan musafir kerana maksiat, kemudian ketiadaan air. Maka jawapannya hendaklah dia bertayamum, kemudian apa? Kemudian kena qada. Kerana apa? Kerana sesungguhnya di sini apa dia diberikan satu keberatan atasnya, iaitu wajib qada. Insya-Allah berikan keberatan apa dia? Wajib qada. Orang itu dia apa dia? Bermusafir kerana maksiat. Kemudian ketiadaan air. Maka dia kena tayamum dan wajib qada. Pasal apa diberikan keberatan atas orang yang melakukan maksiat? Dia taubat. Mana? Dia taubat. Kalau dia bertaubat, jawapannya ialah apa? Jawapannya adalah sah. Kalau dia bertaubat. Tak wajib qada. Faham tak? Lepas dia bayang dia mau tu. Lepas tu dia Tak. Dia kira apa? Dia waktu sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang. Taubat dia an-nadam. Apa menyesal? Ya Allah, tak mau dah sampai balik. Faham tak? Ataupun kau nak fikir kau kopi tak? Tiba-tiba apa? Tukar pada festival sunnah. Yang ni masalah. Faham tak? Festival sunnah. kalau dapat ilham tank bayang. La. Sebelum. Kau sebelum kan? Alladhi afhamuhu, alladhi ana faham. Ialah bahawasanya sebelum sembahyang. Alladhi afhamuhu. Ana faham ni. InsyaAllah. Tamam insyaAllah. Boleh Syah? Boleh balik. Boleh balik. Taubat. Makna kata di sini, orang yang mutayammimul 'asi bi safari. Orang yang bertayamum, yang maksiat dengan sahabat safar ni. Faham tak? Orang itu tak ada apa? Orang itu musafir. Kemudian tak ada ayat. Dan musafirnya itu maksiat. Betul tak? Maka kenalah qada balik sembahyang tersebut dengan tayamum yang dilakukan. InsyaAllah. Baik. Adapun kalau dia bertaubat, masalah macam mana Syekh? Kalau dia bertaubat, soalannya di situ, adakah kena qada? Tengok pada sembahyang. Kalau dia bertaubat sebelum daripada apa? Sembahyang tersebut, faham tak? Nescaya apa? Tak wajib qada. Kalau di sini soalannya ni bukan permasalahan boleh ke tak tayamum. Kerana semata-mata tak ada ayat. Sama ada antara maksiat bis safar ke apa ke, tetap kena tayamum. Sebab tak ada ayat. Tapi soalannya apa dia? Adakah wajib qada? Tamam? Adakah wajib qada? InsyaAllah. Kalau semata-mata musafir tak wajib ada. Semata-mata musafir. Yang ini musafir, kemudian tak ada ayat. Musafir itu kerana apa? Harus tak? Benda harus. Tak ada masalah. Tak juga. Sekejap. Soalan dia kena banyak. Mak kata apa? Dia bermusafir. Tamam? Kemudian musafirnya kena harus. Kemudian tak ada ayat. Lalu bertayamum dah oleh ia. Kena qada tak sembahyang tersebut? Tak. Kena qada tak? Jawapannya kembali kepada tafsir yang telah terdahulu. Tafsir ketiadaan air. Adakah tempat dia ghalib ada air atau tempat yang ghalib tak ada air? Sekarang ni syarah memberikan hukum khas di atas orang yang melakukan musafir kerana maksiat. Maka wajib qada. Tak ada kalam. Kau ghalib tempat tak ada ayat ke, ghalib ada ayat ke, tak. Tamam? Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian Jadi dia punya kalau dia yang bukan